Hari ini kita akan tengok soalan tahun lepas, tahun 2016. Soalan pertama datang dari tajuk trigonometry. A. Carikan sin 200 darjah 50 minit. Pundakan jawapan kepada 4 tempat perpuluhan. Untuk soalan ini, kita hanya tekan kalkulator, tekan sin 200 darjah 50 minit. Terus kita boleh dapat jawapan negatif 0.355. Kita pundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Jadi kita ambil pundakan, dapat jawapan dalam 4 tempat perpuluhan, iaitu negatif 0.3557. Kita teruskan ke B. Raja 1 menunjukkan satu bulatan unik. Titik A terletak di atas lilitan bulatan unik pada sukuan keempat. Carikan tangent bagi titik A. Tangent bagi titik A, merujuk formula ini, kita akan ambil y koordinat bahagi dengan x koordinat. Jadi sekarang tangent bagi titik A kita gunakan negatif 0.866 bahagi dengan 0.5. Kita dapat jawapan negatif 1.732. Kita boleh cari jawapan dari kalkulator. Kita teruskan ke soalan nombor 2 tahun 2016. Soalan ini diberi paksi X dan paksi Y dan satu sudut yang berada pada mana satu sukuan. Okey, sudut ini kita labelkan ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Sudut 182 datang dari sukuan ketiga. Jadi jawapan bagi soalan A adalah sukuan ketiga. Soalan B. Carikan nilai theta diberi tangent theta 0.3579. Carikan nilai tegak sukuan, yaitu sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Ini datang dari sukuan yang pertama. Kita carikan dengan menggunakan kalkulator. Kita nak carikan theta, kita akan gunakan sini tangent. Nak carikan sudut, kita akan gunakan anti-tangent. Anti-tangent bagi nilai 0.3579. Kita akan dapat theta jawapannya adalah 19.69 darjah. C. Nyatakan sudut tirus. Sudut tirus datang dari sukuan yang pertama. Bagi 315. Dalam satu sata cates, kita semak kedudukan sudut tirus bagi setiap sukuan. Sukuan yang pertama dan sukuan kedua dan sukuan ketiga, sukuan keempat. Untuk 315 kita dapati sudut ini akan masuk ke sukuan keempat. Untuk carikan sudut tirus dari sukuan yang keempat, kita akan gunakan 360 tolak dengan 315 darjah, yaitu 45 darjah. Kita teruskan ke soalan nombor 3 tahun 2016. Raja 3 menunjukkan sebuah prisma tegak
dengan keratan lintas berbentuk segitiga bersudut tegak. Nyatakan unjuran oktagon bagi garisan PY kepada satah SYZ. Garisan PY ini merupakan garisan dia. Ini adalah satah dia. Sekarang kita tengok unjuran oktagon adalah garisan SY. B. Garis normal. Garis normal bagi satah SYZ. Jadi ini adalah satah SYZ. Garis normal yang ada dekat sini kita labelkan dengan yang warna merah. Oke. Z, X, dan Y. Mana satu adalah garis normal bagi setiap titik ini? Ini adalah garis normal bagi titik Z, garis normal bagi titik X, dan garis normal bagi garisan bagi titik Y. Jadi kita bagikan mana-mana satu jawapan. Jadi untuk soalan ini, cikgu bagikan jawapan YQ sebagai garisan normal. Sudut di antara garis PY dan satah SYZ. Kita gunakan kaedah WOM, yaitu which one nearest. Kita ada PY dan SYZ. Kita semak dekat sini, kita potong apa yang sama. Kita dapati yang sama adalah Y. Akhirnya tinggal P. P tulis di depan. Yang dipotong adalah ada di tengah-tengah. Jadi Y. Seterusnya, untuk yang tidak dipotong S dan Z ini, kita akan pilih salah satu yang paling dekat dengan P. Kita semak dekat gambar raja, mana kedudukan S dan Z. S dan Z. Kita banding kedudukannya. Mana satu paling dekat dengan P? Kita dapati S paling dekat dengan P. Jadi sudut di antara garis lurus PY dengan satah SYZ, sudutnya adalah PYX. Teruskan ke soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan belun utara panas pada titik O dan sebatang pokok pada titik C. Seekor burung helam pada titik A sedang melalui kawasan itu. Kenal pasti garisan mengufut. Jadi garisan mengufut kita dapati garisannya adalah garisan OB. Sudut dongakkan burung helang dari belung utara. Jadi dari belung utara dekat sini. Jadi dari belung utara dia sudut tongakkan ke arah burung helam. Jadi sudutnya kita ambil sudut garisan mengufut, lepas tu menuju ke arah burung helam. Jadi sudutnya adalah dekat sini. Jadi sudutnya adalah OBA. Sudut tunduk pokok dari belung utara. Jadi masih belung utara, tapi sekarang dia akan menunduk turun ke bawah. Jadi garisan mengufuk, lepas tu turun ke bawah. Jadi sudut yang bagi C adalah dekat sini. Jadi C sudutnya adalah OBC. OBC. Kita teruskan ke soalan seterusnya, soalan nombor 6. Rajah 6.1 menunjukkan ketinggian kapal terbang Q dari tanah mengufut adalah sebanyak
450 meter. Tinggi menara kawalan R adalah 100 meter. Jarak mengufuk SR adalah 150 meter. Hitungkan sudut tongakan. Kita tengok sudut tongakan kapal terbang Q dari puncak menara kawalan R. Jadi kita mula dengan garisan mengufuk, lepas tu menuju ke kapal terbang. Jadi kita dapati ia membentukkan satu segitiga bersudut dekat. Bersudut dekat iaitu nilai bagi QX adalah sebanyak, macam mana kita boleh tahu? Kita gunakan 450 tolak dengan 100, kita dapat 350. SR nilainya 150 meter. Sekarang kita nak carikan sudut tongakan. Sudut tongakan iaitu sudut tongakannya SRQ. Kita ada nilai opposite dan nilai adjacent. Jadi kita akan gunakan TOA iaitu tangent. Kita nak carikan sudut perlu ada anti-tangent. TOA O diikuti dengan A. Jadi kita gantikan nilai anti-tangent O 350 per A 150. Kita selesaikan, kita akan dapati jawapannya 66.8 sifar darjah. Teruskan ke B. B, rajah 6.2 menunjukkan dua batang tiang bendera AB dan DC di atas tanah mengufuk dengan ketinggian masing-masing 18 meter dan 9 meter. Diberi jarak BC adalah 12 meter. Hitungkan beza ketinggian kedua-dua tiang bendera itu. Jadi bezanya kita ambil AB 18 meter tolak dengan DC 9 meter. Jadi bezanya adalah 9 meter. Sekarang kita cari dulu untuk puncak D dari puncak A. Jadi kita ambil dari A pergi ke arah D. Garisan mengufuk dekat sini. Jadi sekarang segitiga bersudut dekat adalah yang AOD. Kita nak carikan sudut tuntutan iaitu sudut OAD. Kita semak mana satu kita ada nilai. Opposite kita tahu nilainya 9 meter. Adjacent kita ambil nilai dekat bawah sini, nilainya 12 meter. Sekarang kita akan gunakan anti-tangent TOA. O 9 diikuti dengan adjacent 12. Jadi kita carikan nilai anti-tangent 9 per 12. 9 per 12 jawapannya adalah 36.87 darjah. Sekarang kita sambung soalan nombor 7 pada tahun 2016. Datang dari tajuk trigonometry. Kita semak bentuk graf ini. Cos X. Carikan nilai Y apabila nilai S 360. Kita semak 360. Nilai Y-nya adalah 1. Jadi nilai Y-nya adalah sama dengan 1.
Kita teruskan ke B. B, jadual 7.1 menunjukkan nilai tangent bagi nilai X dari 0 hingga 360. Carikan nilai Z. Kita boleh tekan kalkulator. Tangent 180 dia akan bagikan nilai 0. Nombor 2, lukiskan graf tangent bagi luang jawapan yang disediakan. Jadi, kita semak apabila X 0, tangent X mula dari 0. Jadi, dari 0, 0. Seterusnya, apabila dia sampai 90, nilainya infinity. Artinya, dia sekarang ni dia akan nombornya semakin ke atas, tapi dia hampir dengan 90. Kita teruskan ke 180. 180 nilainya adalah 0. Jadi graf tangent Oke, kita sambung lagi. 270 infinity, 360 adalah 0. Jadi kita ulang balik. Oke, ini adalah graf bagi soalan B. Ceraian 2. Teruskan ke soalan nombor 8. Raja lapang menunjukkan sebuah piramid dengan tapak segi 4 PQRS mengufut. Mercu A adalah 12 cm mencancang di atas pusat O. Jadi AO garisan ini adalah 12 cm. Titik X dan Y masing-masing ialah titik tengah bagi garisan QR dan PS. Namakan sudut di antara AQR dan APS. Jadi soalan bagi A, kita boleh gunakan kaedah which one nearest. Kita tuliskan sata AQR dan APS. Kita semak sepanjang AQR. Sepanjang AQR, kita dapati sepanjang satah ini ada titik lain lagi yang kita belum tulis lagi. Ya, Y belum tulis lagi. Kita tuliskan Y. Sambung lagi APS. APS ada titik lagi yang belum tulis? Ya, X belum tulis lagi. Sekarang kita semak mana satu yang perlu kita potong. Ya, A akan dipotong. Jadi sekarang kita semak calon untuk raja. Antara QRS. Mana satu raja paling dekat dengan A, iaitu tengah-tengah. A tulis di tengah-tengah, jadi A memainkan peranan sebagai pencuri. Antara QR Y, mana satu paling dekat dengan pencuri A? Kita semak Q R Y. Jadi kita dapati Y paling dekat. Jadi Y akan dipilih sebagai raja. Raja perlu ada seorang polis dekat belakang supaya pencuri ini tidak akan lari. Jadi polis, mana satu adalah calon yang sesuai untuk polis? Mari kita semak. P X X. Jadi mana satu paling dekat dengan raja dan pencuri? Ya, S paling dekat.
Jadi sudut antara satah AQR dan APS, sudutnya adalah YAX. Carikan panjang PR. Jadi carikan panjang PR, kita akan gunakan Pythagoras theorem. Ini P, ini R, dekat sini adalah Q. QP 8 cm, QR 6 cm. Nak carikan PR, kita akan pakai punca kuasa 2. PQ 8 cm, 8 square tambah 6 square dapat jawapan 10 cm. Sekarang carikan sudut antara garisan AR dengan satah PQRS. Jadi untuk C1 cikgu buat dekat sini ya. Jadi untuk C1 garisannya adalah AR. Satahnya adalah PQRS. Oke, sekarang coba kita semak sepanjang garisan AR ini. Ada mana satu titik belum tulis? Selamat, semua titik sudah kita tulis. Kita semak segi 4. Segi 4 PQRS. Ada apa lagi yang belum kita tulis? Kita dapati ada X, ada Y, ada O belum tulis. Jadi sekarang mari kita semak ada apa-apa yang calon yang sesuai untuk sebagai pencuri. Ya, R sebagai pencuri, tulis di tengah-tengah. A otomatik jadikan raja. Sekarang kita nak semak calon polis. Calon polis ada X, ada Y, ada O, ada P, Q dan X. Mana satu paling dekat dengan raja, yaitu raja A. Kita dapati O paling dekat. Jadi sudut yang perlu kita cari adalah sudut ARO. Sekarang mari kita carikan nilai bagi sudut ARO. Mari kita lukiskan gambar raja untuk ARO. Raja dekat atas, pencuri R dekat sebelah sini. Di bawah raja ada polis O. Kita semak mana satu yang kita ada nilai. AO kita tahu nilainya 12. Seterusnya OR. OR tadi kita dapati PR sudah kita cari. PR adalah 10 cm. Sekarang PR 10 cm. OR hanya setengah daripada 10. Jadi setengah daripada 10, OR adalah 5 cm. Sekarang kita nak carikan sudut ARO. Jadi kita boleh gunakan tangent, fungsi tangent. Jadi untuk carikan sudut ARO kita akan gunakan antitangent TOA, yaitu 12/5. Kita akan dapati sudutnya adalah 67.38 darjah. Oke, sekian sahaja untuk soalan tahun 2016.